Sering kita dengar dan lihat tentang kejayaan anak tempatan dalam mengungkayahkan bidang pertanian, baik secara kecil-kecilan maupun yang berskala besar. Dokumentari kali ini membawa Auda menelusuri aktiviti seorang belia yang aktif dalam bidang pertanian, iaitu mengusahakan tanaman daun salad secara hidroponik. Tidak menyangka kursus dalam bidang pertanian yang diikuti di Institut Pendidikan Teknikal Brunei, IPTE, Kampus Agroteknologi Wasan, telah mendatangkan manfaat sekaligus memberikan pendapatan sampingan buat seorang lepasan pelajar di kampus tersebut. Muhammad Ayub Haji Zaili semakin meminati bidang pertanian ketika mengikuti kursus di kampus itu dan mula menjadikannya sebagai hobi untuk masa lapang. Pada mulanya minat dalam daun salad ini untuk sebagai hobi lah, dan saya pun pernah sekolah di IBTE Pertanian Wasan mengambil jurusan bahagian tanaman. Dari situlah mulai minat saya untuk menanam secara hidroponik, secara kecil-kecilan. Dan masa sekarang saya mulai mengembangkan daripada pasar ke pasar. Ketika memulakan penanaman daun salad, Muhammad Ayub baru berusia 22 tahun. Menurutnya, dia begitu teruja apabila rumahnya bukan sahaja sering menjadi kunjungan jiran-jiran, malah orang luar yang ingin melihat hasil daun salad yang ditanam menggunakan kaedah hidroponik. Tanaman hidroponik semakin populer dan digemari masyarakat kerana kaedah ini boleh dibuat walaupun tanpa menggunakan tanah. Kaedah hidroponik ia sangat memudahkan untuk daripada segi tanaman, secara penjagaannya, menuai dan sebagainya berbanding daripada kaedah konvensional iaitu menggunakan tanah. Kebaikan hidroponik ialah yang salah satunya ia bersih, kedua senang mengawal daripada segi penyakit ataupun hama yang menyerang. Pada mulanya saya menanam secara hidroponik iaitu dengan 40 lubang tanaman sahaja, iaitu skala kecil, dan saya kembangkan lebih kurang 400 lubang tanaman, dan pada masa sekarang saya kembangkan lagi lebih kurang 1,200 lubang tanaman. Pada awalnya Muhammad Ayub hanya memiliki rumah pelindung hujan yang kecil di kawasan rumahnya. Kini dia telah mengembangkannya kepada yang lebih besar. Bak kata pepatah, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Pemasangan rumah pelindung hujan dibuat sendiri dengan bantuan pelatihnya dan ahli keluarga. Modal yang digunakan pada mulanya saya membuat cuma dalam RM200 dan saya kembangkan lagi dengan RM500, dan pada masa sekarang saya membuat satu rumah pelindung hujan yang besar sekitar 2,000 lebih modal yang saya gunakan. Keluasan untuk rumah pelindungan hujan saya lebih kurang 20 kali 40 kaki. Tujuan saringan hitam tersebut ialah untuk supaya panas tidak terlalu memantul ke daun salad untuk mengurangkan suhu kepanasan di dalam greenhouse. Proses untuk menanam salad ini dari segi daripada menyediakan media tanaman iaitu sponge, biji benih, baja, dan tempat tanaman iaitu tempat penampung air, dan untuk pump untuk mengalirkan air daripada penampung baja ke sistem. Daun salad merupakan sayuran yang boleh dimakan secara mentah dan dimasukkan ke dalam hidangan seperti burger. Boleh juga dijadikan penghias makanan. Di samping itu, daun salad juga mempunyai kepentingan dari segi perubatan. Daun salad atau nama sainsnya Lactuca sativa merupakan penawar kepada masalah insomnia atau gangguan tidur. Tumbuhan ini kaya dengan zat besi, kalsium, fosforus, sodium, potasium, vitamin A dan C, magnesium dan sebagainya.
Tanaman hidroponik sememangnya memberi banyak keuntungan seperti pengusahaan penuh terhadap pembajaan dan kadar nutrien untuk tanaman. Bagi Muhammad Ayub, tanaman daun salad yang ditanamnya sendiri juga lebih selamat kerana tidak menggunakan racun serangga berbahaya dan hanya menggunakan baja kimia AP yang disarankan. Sekarang saya akan memperlihatkan cara bancuhan baja AB untuk semayan. Pada mulanya adalah bahan-bahannya adalah baja AB, penyukat untuk baja dan satu penyukat kepekatan baja. Dan mulanya penggunaan baja AB iaitu dengan menggunakan 1:1, iaitu sebagai contoh 1 liter air untuk A 5 ml dan B 5 ml dan disukat menggunakan TDS meter mengikut kesesuaian kepekatan baja yang diinginkan. Sekarang saya akan melihatkan cara pembuatannya, iaitu yang berwarna kuning adalah baja A dan yang berwarna biru adalah baja B. Memperlihatkan untuk menyamai salad. Ini adalah bacaan untuk semayan, iaitu dalam 200 lebih ppm. Dan inilah air khusus untuk bahagian semayan. Untuk akan disiram ke sponge untuk membasahi sponge dan seterusnya memasukkan biji benih untuk proses semayan. Semayan perlu dilakukan sebelum dipindahkan ke sistem hidroponik. Asas utama semayan adalah biji benih salad, span yakni media tanaman dan bekas untuk menampung media tanaman. Muhammad Ayub menunjukkan cara semayan daun salad. Barang-barang untuk proses semayan ialah sponge, tempat penampung sponge, biji benih. Okey, dan seterusnya saya akan memperlihatkan cara-cara untuk memasukkan biji benih ke dalam sponge. Itu dengan menggunakan penyepit dan sponge menggunakan satu-satu. Dalam span itu berapa boleh semayan? Dalam satu kontena ini sponge boleh memuatkan lebih kurang 80 biji salad. Selepas 1 hari akan dipindahkan ke terdedah sinar matahari selama lebih kurang 7 ke 10 hari untuk proses pembasaran. Yang dilihat pada masa sekarang ialah ini adalah semayan yang berumur 10 hari dan sesuai sudah untuk dipindah ke sistem hidroponik. Setelah disemai, barulah dipindahkan ke sistem hidroponik.
Proses tanaman ini mengambil masa lebih kurang 4 ke 6 minggu. Selepas dimasukkan semayan tersebut, proses pembesarannya lebih kurang selama 4 ke 6 minggu mengikut jenis-jenis salad yang ditanam. Dan ini adalah semayan tanaman yang berusia lebih kurang 2 minggu di tanaman pipe. Dalam ini lebih kurang daripada 2 minggu tanaman. Lihat daripada pembesarannya, lebih kurang lagi 2 minggu ke hadapan boleh sudah dituai. Untuk proses penuaian, kami akan memilih yang besar dan yang kecil kami akan tinggalkan selama beberapa hari untuk proses pembesaran. Set penanaman hidroponik ini menggunakan 10 batang pipe PVC yang telah ditebuk lubang-lubang kecil. Ukuran panjang pipe ini adalah lebih kurang 19 kaki dan mempunyai 10 batang pipe. Di pipe ini, air sentiasa terus-menerus mengalir. Justru tanaman tidak perlu disiram kerana tanaman sentiasa dibekalkan dengan air dan nutrien. Tujuan pipe ini adalah untuk penampungan air dan untuk menampung tanaman. Sebab menggantikan daripada segi tanah, kita ni gunakan dengan PVC pipe dengan air untuk menampung tanaman. Air ini ada disatukan dengan air baja mengikut kadar-kadar yang tertentu. Minggu ke minggu kadar baja berlainan. Minggu ke minggu kadar baja akan meningkat dari fasa ke fasa. Seperti kalau fasa pertama selepas pemindahan semayan, kadar baja iaitu lebih kurang 500 ppm dan minggu kedua 600 ppm, minggu ketiga 700 ppm dan minggu keempat 750 ppm. Bertekad menjadikan kaedah tanaman salad hidroponik ini sebagai mata pencarian, maka itu beliau sentiasa ingin memajukan diri dengan mempelajari kaedah-kaedah terkini dari semasa ke semasa. Beliau juga tidak ketinggalan menghadiri seminar jerayawara, aktiviti jualan dan sebagainya yang dianjurkan oleh pihak swasta maupun kerajaan untuk ingin maju ke hadapan sebaris dengan petani atau pengusaha yang mapan dan berjaya. Menyentuh mengenai sambutan daripada orang ramai, Muhammad Ayub mengakui setiap peniaga atau pengusaha harus bersedia untuk menghadapi apa jua risiko. Sambutan pada orang ramai pada mulanya memang sukar, tetapi dengan adanya teknologi iaitu sosial media dapat meningkatkan pasaran saya, dan pada masa sekarang sambutan Salada ini lebih menggalakkanlah daripada sebelumnya. Cabaran yang dihadapi memang banyaklah, tapi saya cuma salah satunya adalah daripada faktor cuaca yang tidak menentu, yang panas berterusan, hujan berterusan, dan yang kedua daripada segi hama penyakit. Di samping itu, beliau juga memelihara kelulut. Lebah kelulut adalah serangga kecil yang menghasilkan madu. Kelulut ini dipelihara di tempat khas. Di samping menanam lettuce secara hidroponik, dan saya juga ada memelihara beberapa buah lok kelulut untuk menghasilkan madu. Kelulut yang saya pelihara ialah jenis Itama. Proses untuk menjadikan madu ialah saya menggunakan satu kotak yang berukuran 2x2. Untuk
proses penaikan madu secara alami. Usaha beliau ini menarik minat belia untuk melihat lebih dekat lagi tanaman daun salad. Di sini beliau menerangkan kepada mereka cara penanaman menggunakan kaedah hidroponik dan jenis-jenis daun salad. Jenis-jenis salad salah satunya adalah green coral, butterhead, junction, lalik dan seumpamanya. Sebabnya banyak lagi jenis-jenis salad yang berjual pada masa sekarang. Sebelah sana adalah jenis green coral. Green coral ni yang pada masa sekarang masih banyak ramai peminat. Ini adalah akar yang sehat. Daripada akar yang sehat dilihat daripada akar yang berwarna putih. Dan daripada segi tanaman punya sehat tanpa sebarang penyakit. Lihat daripada daun. Kalau daun itu berwarna kekuningan, artinya itu ada pelbagai faktor antara kurang penyakit, kurang baja ataupun diserang penyakit. Biasa diserang penyakit akan timbul satu sini bintik-bintik hitam. Dengan pendedahan kepada belia ini dapat menambah pengetahuan dan minat mereka untuk menceburi bidang pertanian. Daun salad sesuai dituai atau dipetik apabila daun ini semakin mekar. Lazimnya daun salad dipetik bersama akarnya untuk memanjangkan jangka hayat dan mengelakkannya daripada cepat rosak. Daun salad yang sudah dikemas di dalam kotak khas akan dihantar ke kedai-kedai untuk dijual kepada orang ramai. Beliau juga mempromosikan produk daun salad melalui Instagram. Instagram beliau ialah harvest.bn. Kegunaan daun salad sering digunakan dalam makanan cepat saji seperti burger. Sebiji burger yang berisi daging, saus, keju dan sayuran segar. Sayuran segar yang digunakan dalam burger adalah daun salad. Sayuran berwarna hijau muda tersebut akan memberi rasa segar dan tekstur tersendiri. Daun salad juga menjadi pilihan dalam menu sihat. Salad yang diolah bersama tomato, timun, telur, keju dan minyak zaitun. Kombinasi semua bahan tersebut menepati cita rasa dalam sajian makanan. Belia-belia yang mempunyai impian dalam bidang pertanian, terutama mengusahakan tanaman hidroponik, perlu berusaha untuk berjaya. Untuk rakan sebaya di luar sana, jangan takut untuk mencuburi dalam apa jua bidang perniagaan, khususnya bidang pertanian. Dan kata semangat daripada saya, buatlah dengan niat, berhenti dengan alasan, dan teruskan dengan impian. Inilah Muhammad Ayub yang mengusahakan tanaman daun salad. Dari usaha tani yang beliau ceburi, telah memberi peluang kepadanya untuk terus berusaha gigih dalam meraih kejayaan. Harapan saya untuk memajukan lagi dalam bidang ini, mungkin saya akan memberi peluang kepada belia-belia tempatan untuk sama-sama mencuburi dalam bidang hidroponik ini.